Dolar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak. Dua sesi hari ini, 2 jam pada sebelah petang dan sebelah malam nanti kita ada satu sesi analisa pasaran. Jadi petang ini topik kita musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Ini merupakan lanjutan tajuk ketiga dalam siri pembentukan minda pedagang. Jadi kalau anda tanya saya, apakah yang paling penting saya nak mula belajar trading, dia bukannya kepada belajar support resistance, belajar pasal apa yang kita nak. Anda nak start trading tu sebab apa, dan pastikan apa yang anda letakkan dia, objektif dia, apa yang anda nak capai adalah benda masuk akal. Ini bukan skim cepat kaya dan tak reti nak loss. Berniaga pun ada rugi. Jadi buat benda masuk akal. Itulah basic dia, buat benda masuk akal. Jadi kita ada 2 jam. Kita akan lihat kepada pasaran. Mungkin ada yang tak sempat nak ikut sesi sebelah malam. Jadi analisa pasaran 1 jam. Kita cover topik. Lepas tu kita akan masuk sekali lagi pada sebelah malam nanti untuk analisa pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Salam siang zombie. Jadi kita lihat dulu kepada apa yang kita nampak dalam pasaran. Tumpuan hari ini of course kepada Fed punya meeting, iaitu kepada jawatan kuasa pasaran terbuka, FOMC, Open Market punya ni pada malam nanti, Federal Open Market Committee. Kalau nak tahu apa FOMC tu, Federal Open Market Committee, jawatan kuasa pasaran terbuka persekutuan dalam bahasa Malaysia. Jadi untuk malam ini bukan rahsia di mana Fed dijangka akan menaikkan kadar polisi sebanyak 75 mata. 75 base point. Sekarang ni adalah 3.25 kadar ceiling dia. Jadi dijangka untuk bulan 11 dinaikkan kepada sebanyak 0.75% menjadi kadar ceiling kepada 4%. Untuk bulan 12, ini Fed kata, okey, dalam projection material, wassalam Ustaz, dalam projection material dia bulan 9, ini bulan 9 punya meeting, ini maksud saya, bulan 9, dia bagi tahu pada tahun ini 2022, kadar Fed Fund by hujung tahun ini dijangka akan dinaikkan ke median rate. Median rate ni rate tengah-tengah. Fahamkan bahawa rate tu adalah atas dan bawah dia adalah sebanyak 0.25%. Jadi ini adalah sama dengan 4.5. Manakala untuk hujung untuk tahun depan, Fed bagi tahu dalam bulan 9, rate akan dinaikkan ke 4.75. Median rate dia 4.6. So, apa maksud dia? Ni maksud dia. Okey. Saya buang ni dulu. Mana ada bulat tu? Sekejap. Okey. Fed bagi tahu pada bulan 9, ikut projection dia, bulan 12, ini bulan 9 punya, bulan 12 rate akan dinaikkan ke 0.50 menjadikan 4.50, 4.4 median rate tadi wassalam. Okey, 4.50. Dan sepanjang, ini bulan 11, bulan 12, tahun 2022. Dan pada tahun 2023, rate akan dinaikkan sepanjang tahun ni. Untuk sepanjang tahun depan, Fed kata
Okey, rate akan dinaikkan ke sebanyak 0.25 menjadi 4.75. Tu yang 4.6 tadi. Median rate dia adalah 4.4. Sini adalah 4.75. Teruk betul tulisan ni. Ini adalah 4.6. Itu median rate dia. Wassalam Kimi. Okey. Dibahasakan dengan lancar. Okey. Senang nak faham lah. Ramai orang tengok table tu tak faham. Jadi saya cuba jelaskan ya. Cerita dia, pasaran. Ni market ya. Market fully priced in untuk kenaikan 0.75. Kristianto dan Rosdi, waalaikumsalam. Okey. Ini maksud dia. Yang ni ya. Yang ini. Untuk mana dia pergi? Okey. Okey. Untuk bulan 11, pasaran menjangkakan kenaikan 70, hampir 90%, menjangkakan kenaikan 75 poin. Menjadikan ini pasaran, ini market. Market dia setuju. Maksudnya apa juga yang berlaku pada malam ni, pasaran dah. Sebab itu jangan kata naik rate kenapa duit turun, turun rate kenapa duit naik. Bukan macam tu. Tu bukan cara dia, Harry. Waalaikumsalam. Bukan cara dia. Kenapa rate naik, duit jatuh. Kata rate naik, patut duit naik. Bukan. Fahamkan, kita ada dua. Satu pihak yang buat polisi. Satu pihak yang trade kepada instrumen ni. Faham? Jadi, pasaran macam kita lah kan. Bos kata nak bagi bonus bulan 12 nanti 1 bulan. Sekarang bulan 11. Anda ada duit, anda belanja dah. Anda belanja dah. Mat sekolah rendah tahun 6, betul? Tapi bila kadang-kadang orang depan ni dia ingat, dia lupa yang sekolah dulu Kimi. Biasa. Ini penting untuk anda nak faham, tapi penting tak nak tahu. Bagus untuk tahu, itu saja. Bagus untuk tahu. Okey. Perlu tak tahu? Wajib tak tahu? Tak wajib. Tapi bagus untuk anda tahu. Saya tak trade benda tu, tapi saya faham dia. Dan saya gunakan dia untuk memahami apa yang saya nampak dekat chart. Tapi bukan decision saya kepada chart. Okey, ni maksud dia. Pasaran fully priced in. Yang ni tadi 90% menjangkakan, hampir 90% menjangkakan yang 4% ni, kenaikan 0.75% tu, itu dah anda terima bonus sebulan, anda dapat bonus 1 bulan. Faham? Itu tak ada apa-apa. Orang gembira masa dia diumumkan. Yang pasaran nak tengok, sebenarnya yang bulan 12 ni. Kenapa? Semasa bulan 12, dia akan keluarkan sekali lagi yang benda ni. Yang ni. Dia keluarkan projection baru. Fed, dia meeting 8 kali. FOMC tu 8 kali. Ikut jadual ada 8 kali. Kecuali ada emergency COVID-19, housing bubble. Kalau anda tengok cerita too big to fall, too big to fail kan. Ada Fed punya meeting, ada dia panggil bank, yang orang tua buat bunyi burung. Siapa ingat? Betul? Bank research. Kita, ini yang diorang katakan kini. Keluar data ni, bukannya tengok satu data, dia satu yang menyeluruh. Maksud data tu kepada keseluruhan polisi dia. Okey, so yang market nak tengok sebenarnya bulan 12 nanti. Yang malam ini pasaran nak tengok bahasa dia. Adakah dia akan bagi hint bulan 12 ni untuk projection? Adakah akan di-revise up untuk 2023? Sebab, untuk bulan 12, pasaran menjangkakan 50-50. Sama ada kenaikan seperti yang dijadualkan oleh Fed. Tu sebab anda nampak US dollar tetap masih kuat. Tengok ni. Ini bulan 12. Bulan 12 agak 50-50. Hampir 50% lebih tinggi menjangkakan kenaikan sekali lagi sebanyak
4.75. Nampak tak? Tadi kalau naik yang malam ni 75 poin menjadi 4. Okey, menjadi 4. Fed kata kenaikan mungkin cuma 50. 50 yang ini 50. Tapi sekarang ni dia market split di antara 50 ke 75. Nampak? Pasaran lebih rasa Fed akan lebih agresif lagi. Ni cara nak baca benda ni. Faham? Ni cara nak baca dia. Fed kata 50 je. Tapi nampak disebabkan oleh data, pasaran menjangkakan kemungkinan ada ekstra dia. Ya. Ini mungkin berlaku sekiranya nombor 1. Nombor 1 CPI data pada 10 hari bulan 11 nanti, minggu depan. Nombor 2, hari Jumaat ni, NFP. Ya, keluar lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Dua tu boleh menyebabkan lebih ramai akan menjangka 75%. 0.75%. Faham? Selain dia tak akan naik 1%, takkan. Itu terlalu agresif. Kecuali kalau kita ada inflasi yang terlalu tinggi lah. Dan mungkin 10 ke 11% tahunan ke, dan itu mungkin berlaku. Bukan kata tak mungkin, tapi hanya jika CPI. Sekarang ni CPI dah mula trend ke bawah. Okay? So itu untuk bulan 12. Ini semua dah dalam jangkaan pasaran. Tak ada benda baru. Yang benda barunya sebenarnya adalah untuk tahun depan. Sebab untuk tahun depan, kita ambil September. Mana-manalah. Untuk September, pasaran menjangkakan rate akan dinaikkan ke 5%. 5% ni. Nampak? 500 ni, 500 kat sini. Nampak yang 5% ni? Saya tak tahu tulisan ni kecil sangat ke tak. 5%. Maksudnya, yang Fed punya jangkaan tadi, kan Fed kata 4.6. 4.6. Pasaran nak tengok yang dalam table ini nanti, yang 4.6 ni di-revise 4.9 ataupun lebih tinggi. Yang ini 2023, pasaran sedang price in 4.9 untuk 2023. Faham Christian tu? 4.9 Tadi kata 5, kenapa 4.9? 4.9 tu adalah median. Median figure dia. 4.9 ni lah. 4.9, nampak 4.9 sini. 4.9. Okay. Jadi, sekarang ni, untuk 2023, pasaran sedang menjangkakan kenaikan sebanyak 50. Fed kata cuma 25. Sebab tu US dollar masih lagi, biar apa pun berlaku, dia punya trend masih lagi adalah bullish. Sebab Fed, ini yang dikatakan Fed adalah hawkish. Pasaran menjangkakan bahawa Fed akan lebih agresif. Ni sebab dia. Fed kata cuma banyak ni. Pasaran tengok disebabkan data ni, pasaran jangka ini akan bertukar. Boleh Christian tu? Itu yang pasaran nak tengok 4.9. Kalau lebih daripada 4.9, maksudnya rate jadi 5% tahun depan, sepanjang tahun depan. Kalau lebih daripada 4.9, itu lebih daripada jangkaan pasaran. US dollar makin kuat. Kalau keluar 5.1, 5.2, itu US dollar lagi kuat. Tapi kalau keluar 4.9 juga, US dollar kuat sekejap, lepas tu dia akan sideways.
kuat sekejap, lepas tu sideway. Faham? Sebab ia berada pada julat atas, range di atas untuk central tendency ni. Ataupun range ini. 4.9. Itu berada pada tahap tinggi. Okey? Jadi apa pun, sekiranya ini di-revise tinggi tak bulan depan. Jadi maksudnya malam ni nak buat apa? Malam ni tidur lah. Dia akan... saya tak jangka Fed Powell nak sebut apa-apa yang terlalu perit. Yang terlalu ni sebab 8 hari bulan ni kita akan ada election midterm. 400 lebih kerusi. Berapa kerusi? Terjatuh telinga. Kesemua kerusi kat Kongres, iaitu House of Rep dengan Senate dia, Dewan Negara dengan Dewan Rakyat lah dekat US, kalau macam kita ni, akan ada election 8 hari bulan. Sebab apa yang kita nampak pasaran saham ni lega sikit? Ni event-event besar yang akan jadi. Jadi pada 8 hari bulan, ni start daripada Jumaat. Jumaat ni berapa bulan? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Daripada 4 hari bulan. Tengok event-event yang berlaku. 4 hari bulan 11, kita ada NFP. Malam ini, 2 hari bulan 4, 2 hari bulan lah kita ada FOMC. Okey. Lepas tu 8 hari bulan, kita ada midterm. US midterm. Lepas tu, pada 10 hari bulan, kita ada CPI. Ni event-event yang dijangka berlaku. Wassalam, Aiman. Tak ramai orang yang faham nombor-nombor ni. Saya dulu buat benda ni. Saya dulu tulis market outlook, saya letakkan benda-benda ni. Tapi orang tak faham. Jadi saya malas lah nak buat market outlook lagi dah. Saya buat dekat chart terus. Dulu kita ada kotak merah, kotak kuning, kotak hijau, data-data dia banding dengan jangkaan Fed, apa range, adakah data ni lebih tinggi, boleh menyebabkan pasaran menjangka angka lebih tinggi. Dulu saya buat benda tu. Maksud saya yang ini, ada lagi tak saya simpan? Dulu-dulu saya rajin buat benda tu. Tapi orang tak tengok, buang masa saya. Ada lagi tak? Mana tak saya letak? Ni. Ni. Dulu-dulu saya buat benda-benda ni, Aiman. Lepas tu kita letakkan data-data ni. Ni maksud merah hijau ni semua. Dua minggu buat duit apa tu? Yang ni semua data ni. Ini semua nombor-nombor dia. Jadi kita ada contohnya macam ni macam Fed punya jangkaan. Berapa sekarang ni? Adakah angka lebih tinggi? Fed punya tendensi ni semua nampak. Lepas tu berapa data sekarang? GDP berapa? Saya letak benda ni, tapi tak ada orang pun tanya. Saya tak buat lah. Dulu saya tunjukkan cara nak baca dia. Jadi kalau itu berlaku, dan kita pasaran akan lebih bullish. US dollar lebih kuat. Euro, data tak bagus. Takkan bank dia nak naik rate? Punah market dia. Nombor tu bahasa, Aiman. Nombor tu bahasa. Wassalamualaikum. Jadi, sebab tak ada orang tanya, saya masih buat, tapi saya tak kongsikan. Saya masih buat. Yang tu tadi ada version yang terkini. Yang tu ada version terkini. Yang sekarang ni saya tak, dulu saya transfer, sebab saya dah buat platform dia auto sendiri, tak payah nak buat apa-apa. Cumanya dia bukan dekat Word, bukan dekat Excel. Dia dekat satu platform lah saya pakai. Semua tu ada dalam ni. Saya cuma print je. Sekarang ni dah malas nak kongsi. Saya kongsikan terus kat chat. Nombor tu bahasa. Contoh bahasa binary. Tu bahasa komputer 0101 kan. Ingat tak sekolah tu? Even music adalah nombor. Octave, apa semua tu. Saya tak tahu sangat. Tapi nombor lah. Semua nombor. Kalau anda rajin cari pasal
theory of number. Semua tu adalah bahasa. Even anda tengok music AB, tak payah cerita betul. Yang penting kita nak buy sell kat mana. Okey. Faham benda ni? So pasaran menjangkakan angka yang lebih tinggi. Bulan 12 nanti. Okey, so apa yang kita nampak dekat chart? Tu yang penting. Kita cerita benda ni pun nak tengok chart, nak tak faham tak guna kan? Ya. Kita tahu bahawa dalam yang kita nampak tadi menunjukkan bahawa kita masih ada bullish punya move untuk US dollar. Faham tak kenapa? Yang tadi tu yang saya cerita tadi. So, kalau kita lihat structure untuk dollar index, yang pergerakan dia, apa benda ni? Yang pergerakan dia sejak yang ini structure sekarang sejak dari bulan 1. Ni sejak bulan 1. Okey, bulan 1 21. Okey. Bulan 1 2021. Kita ada structure yang bermula dari 2007. 2008. Bulan daripada sini Ini daripada 2008. Okey. Tengok Mana satu RSI? Okey. Di atas. Okey. Apa yang anda nampak kat RSI ni? Bacaan tertinggi, tengok ni, ini saya kaitkan dengan structure. Bacaan tertinggi adalah kat sini. Ini. Maksudnya di sini. Kawasan ni itu adalah bacaan tertinggi. Boleh? So, dalam kawasan ini, some sort of lekuk 3. Kalau kita katakan ini adalah bullish. Kita interpretkan yang tadi tu. Okey? Jadi kalau sini 3, kita nampak satu reset di sini. Kalau kita pergi kepada time frame yang lebih besar, anda nampak satu reset di sini. Anda masuk lebih besar, tak nampak bang? Okey, pergi besar lagi. Tak ada masalah. Besar sangat. Turun kecil sikit. Sampailah anda nampak satu reset. Kat mana daripada low tu, kat mana yang anda nampak reset? Daripada low ni, daripada low sini, kat mana yang anda nampak satu reset? Ini adalah 1, ini adalah 2. Faham? Tukar balik weekly. Nampak? Sini 1, sini 2. Sini tadi RSI paling tinggi, berakhir dengan divergence. Itu 3. Sini low, 4. Berlaku satu reset. 1, 2. Itu yang kita lukis dekat chart dollar index. Lepas ni kita cerita besar sangat weekly bang. Sabar. Macam mana saya interpretkan yang tadi tu kepada chart kita. Ni semua ni. Nampak? Sini lekuk 3. Ni tak cukup dekat XM dia tak cukup. Tapi sini lekuk 3 kita, sini lekuk 4. Reset 1, 2 tadi. Bejal. Waalaikumsalam. Nampak? Tu cara dia. Dan persoalannya, adakah ini nak berakhir ke tak? Sini 4. Sini kita dah ada satu reset, 1, 2. Now, ini nampak satu structure ataupun dia buat macam ni? Ini nampak satu structure kan? Benda yang kita nampak. Kalau saya naik time frame, percayalah ini snake. Faham kan snake kan Aiman? Ini lekuk 3. Nampak? Apa kat situ?
Boleh? Ada tak? Macam sini. 1, 2, 1, 2. Sini ada tak? Tak ada lagi kan? Ada tak? Tak ada kan? Nampak Iman? Dan campur cerita pasal Feb tadi, ini masih lagi lekuk 3. Faham? Ini masih lagi lekuk 3. Masih in progress. Belum ada reset. Barulah anda turun time frame. Anda cuma risau 2/3 ni. Then anda turunlah time frame weekly, turun daily. Jadi anda dah establish dari bawah ini, dari bawah ni dan atas ni, itu belum lengkap. Ya? Dan anda buatlah yang sama. Kat mana ada reset? 1, 2. Ini 1, ini 2. Anda nampak tak apa-apa reset kat sini? Tak ada kan? Dia masih lagi melengkapkan 3 ataupun 5. Masih lagi ongoing. Masih lagi. Satu anda duk tengok saya duk tukar-tukar. Dekat sini, dekat time frame H4, sekejap saya tukar 3 kat sini. Sekejap saya tukar. Sebab dia tak jelas kat situ. Tapi apa pun, dia tak habis lagi US dollar. Weekly, daily, tak habis lagi. Kalau turun pun, itu cuma correction. Kalau turun kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, ini cuma buat macam ni. Sebelum dia naik balik. Dia simple je benda. Kalau ada kaitkan dengan storage tadi. Minggu hari Jumaat ni kita akan pengenalan dahulu. Minggu depan kita start balik dan saya akan sentuh banyak mengenai indikator. Untuk anda mengira. Benda tu je. Belajar untuk tukar time frame besar. Lepas tu baru anda haluskan kat time frame kecil. Nampak dulu kat besar baru time frame kecil. Bang, saya trade M5 bang. Perlu ke nak buat? Ya. Sebab anda nak tengok apa jadi kat sini. Bila anda faham cerita besar, anda faham bahawa trend dia tak habis lagi, barulah turun kecil. Waalaikumsalam. Okay, dan anda turun-turun lah time frame, turun. Tak perlu pun tulis satu. Ada cuma contengnya. Macam saya buat tadi, contengnya. Contengnya. 1, 2, ini 3 tak habis lagi. Ada tak reset? Tak ada. Ada tak yang rupa macam ni? Sebab anda tahu, kalau dia nak dalam satu time frame yang sama, kalau dia buat trend, dia akan ada 5 dalam time frame. Ini konsep fractal lah. Mungkin ya. Dalam fractal yang sama, dengar betul-betul ni ya. Dalam fractal yang sama, ada 5 lekuk. Kalau kita katakan ini trend, betul? Maksud dia momentum yang sama. 1, 2. Kalau nak buat 4 dalam fractal pecahan ataupun time frame yang sama. Ni semua time frame yang sama. Nak buat 4, dia kena nampak macam ni. Betul? Aiman. Faham? Sini 3. Sini dah ada divergence. Sini some sort of 3. Cumanya dia belum buat yang ni lagi. Selagi dia tak buat, kita akan lanjutkan 3 ni. Kita akan lanjutkan 3. Kalau dia naik ke atas di sini, kalau ini naik ke atas, kan? Kalau ini naik ke atas, anda rasa saya masih letak 4 tak? Saya tak letak 4. Saya akan alihkan 3 di sini. Sini adalah 4 yang merah. Sini akan buat 5 yang merah. Kita lengkapkan 3 yang biru. Faham? Saya buat itu sekiranya divergence ini kalau dia break divergence, saya akan buat benda tu. Jangan jangka hujung trend. Belum, tak ada. Time frame besar belum ada reset. Belum ada.
Belum ada reset. Time frame besar tak nampak apa. Tak nampak apa, belum ada. Kalau dia reset, dan baru kita katakan itu 4 fractal yang ini. Sekali belum. Turun lagi time frame. Kan? Turun lagi time frame. Jadi kita dah dapat dari sini kan. Dari sini. Dari sini kan. Dan ada turun time frame. Weekly turun ke daily. Okey, daripada sini. Anda kira juga berapa lekuk daripada sini. Kalau rajin lah. Kira lah. Satu. Tarik yang paling tinggi dia. Satu. Sini dua. Sini satu. Sini reset the whole thing. Nampak dia lagi besar kan? Ini buat low. Jadi anda extendkan satu anda. Extendkan satu anda. Jadi kepada sini. Satu, dua. Cari yang full reset. Dia buat low lagi. Extend. So anda nak jadikan dia kiraan 5. Faham? Tak apa. Minggu depan kita banyak cerita benda ni. Apa pun, untuk sekarang ni, kita tahu bahawa disebabkan oleh movement masih lagi US dollar. Kenapa saya ceritakan benda ni adalah yang FOMC tadi ya. Kita buang ni dulu. Okey. Kita tahu dan faham bahawa pergerakan dekat indeks semasa mempunyai korelasi negatif against US dollar. Nampak? Mempunyai korelasi negatif dengan US dollar. US dollar ke atas, arah untuk indeks adalah ke bawah. Itu bermula dari bulan 1. Dari sini. Dari bulan 1. US dollar makin pecut dari sini. Okey, dari sini. US dollar dah makin pecut, indeks mula jatuh. Biasanya kalau indeks jatuh, yen yang kuat. Tapi UJ naik. Jadi bukannya yen. Dan kita pun tahu, dan saya dah berulang-ulang kali kongsikan, bahawa struktur di sini, dari bulan 1, kita katakan bahawa yang sebelah daripada Januari 2022, sejak Januari 22, struktur yang di sini, ini adalah motif dan keseluruhan struktur di sini merupakan correction. Ini setuju? FOMC dijangka naik lagi ke esok bang? Entah. Dia macam ni. Anda trade teknik anda ke anda trade FOMC, Faizal? Trade teknik anda. Kalau teknik anda kata ada entry, trade. Faham tak? Masalahnya bila kita cuba jadi bijak pandai. Ni FOMC. Oh, naik rate, tekan. Jangan. Sebab teknik anda memberikan cara masuk dan cara keluar. Trade teknik anda. FOMC nak buat apa, biarlah dia. Faham? Trade teknik anda. Tak kisah orang, macam saya pakai limit order. Saya tak peduli nak letak stop loss, letak TP. Tak peduli apa pun. Dia orang meeting. Yang saya nak tahu adalah karipap dia orang order kat mana. Tu mungkin bagus. Sebab kalau Powell makan karipap tu, Powell lah. Apa kena-mengena. Okay. Now, sekarang ni. Struktur yang di sini adalah struktur korektif. Struktur di sini adalah correction. Kepada 0320. Trade teknik anda. Sejak bulan 1, 2022, sehinggalah low pada 06, 2022, struktur ini, adakah penting untuk kita tahu, adakah dia motif
ataupun korektif. Kenapa kita ambil di sini? Tengok indikator. Sekali lagi, stokastik. Okey. Naik ke atas, senang sikit nak tengok. Nampak bercelaru ke sini kan? Pergi time frame besar. Nampak reset dia kat mana? Sini reset dia. Ni. Sini reset dia. Situ parabola dia. Faham tak? Sini parabola dia. Kenapa tak boleh penting? Sini parabola dia. Ini parabola dia. Bukan satellite dish dia. Okay? Jadi kita tahu dia buat reset macam ni. The thing is, penurunan yang ini, lain kali try buat benda ni. Try buat benda-benda macam ni. Penurunan yang di sini, adakah dia motif atau korektif? Sebab kalau dia motif, bila satu reset berlaku, reset macam ni berlaku, satu cycle, kalau dia merupakan 5, turun balik, okay, 6, 7. Ini boleh jadi lengkap. Okay, ingat, correction adalah 3, 7, 11. Kalau di sini merupakan angka korektif, 3, 7, 11 dan seterusnya, dan breakout ini dalam satu lekuk membuatkan struktur ini kiraan dia masih motif. Kalau kita katakan bahawa keseluruhan struktur di sini merupakan correction, dia tak boleh bersifat kiraan motif. Faham? Maksudnya jumlah lekuk dia. Jadi macam mana kita nak kira? Sekali lagi, dari atas ni kepada sini. Dekat sini pun nampak. 1, 2, 3. Tapi kalau rajin sikit, turun kepada H4. Banyak sangat nak kira. Turun kepada, naik kepada daily. Tak susah pun. Kira dia. Daripada atas ni. Ni 1. Ni 2. Yang ikut arah. 2. Turun balik. Ni 3. KD. Ini 3. Naik balik. Naik balik. Kenapa ni tak dikira? Sebab dia ikut arah. Dikira sebagai 1. Faham? Ini 4. Ni 4. Turun balik. Ni 5. Naik balik. 6. 7. Ini nombor apa? Ini nombor korektif. Lepas tu dia naik. Ikut arah balik. Sini tempat weekly reset tadi kan? Jadi, 7 ni melengkapkan satu korektif. Sini 2. Keseluruhan ni, sampai kat bawah ni, kalau anda pergi time frame kecil, dia akan dapat dikira sebagai 5. Tak kisah. Ini, kita katakan sebagai, katalah kita ambil 5 lah kalau anda kira time frame. Daripada 2 ni. Kalau kira lah, daripada atas ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawah ni 9. Itu nombor motif. Tak kisah. Kalau rajin kira-kira lah. Jadi ini adalah 7, 8 campur 9. 9 campur 8, kita dapat berapa? 17. Ini tak lengkap lagi. Sebab ini merupakan keseluruhan ni. Keseluruhan struktur di sini, jumlah kiraan dia dengan low di sini adalah kiraan motif. 7, 8, 9. Jadi, ini kalau kita katakan correction, dia tak boleh habis dengan kiraan motif. Dia kena habis dengan kiraan korektif.
Disebabkan itu, kita masih jangka ia ke bawah against high yang di sini. Dan perubahan trend besar daripada bawah ni. Itu range kita semasa. Inilah range kita semasa. Selagi dia berada di bawah paras ini adalah ke bawah. Sebab kiraan dia adalah kiraan motif. The moment dia turun ke bawah ni, then dia lengkap kiraan korektif. 1, 2 dan 3. Sebab itu, kita punya lukisan untuk indeks tak sama dengan 90 lebih peratus elliott wave dunia. Tanya Kristianto, betul tak Kristianto? 90% dunia punya elliott wave, dia orang akan lukis benda lain. Dia orang akan lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini A. Ini B. Ataupun yang di belakang ni dia dah buat. Yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Sini B. 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisah anda tandakan A atau B atau C, tempat dia sama. Ataupun macam kita tandakan sebagai W, X dan Y. Tak kisah anda ambil elliott wave tahun 1930 ataupun ikut new elliott wave sekarang. Tempat dia sama. Faham? Jatuh pula wave. Tempat dia sama. Kenapa kita tandakan sebagai W, X dan Y dan bukan sebagai A, B dan C? Sebab kalau A itu adalah kiraan motif. B, C kiraan motif. W, apa beza W dengan A? W ada 3 ataupun 7. Itu beza dia. Itu kan netizen tu. 90% dalam dunia akan tandakan sebagai zigzag. Sebab tu dia orang amat-amat bearish kepada market sekarang. Kalau anda baca artikel Bloomberg, market menjunam, 20, 23 semua. Kita kata apa? Market akan jatuh tetapi mencapai zon sokongan. Sebab kita menjangka kejatuhan yang lebih sideways. Try kira apa yang saya cakap tadi. Try kira dekat semua chart. Tunjukkan saya satu tempat dia tak buat benda tu. Faizal, alamak. ABC dan WXY bang. Jumlah lekuk dekat bahagian pertama. A ada 5. W ada 3. Daripada sudut dinamiknya, A adalah ABC ataupun zigzag adalah yen dynamic. WXY adalah dollar dynamic. Baca artikel dari EWI. EWI dia masih campur-campur. Saya ada EWI sebab dia punya ni adalah salah seorang daripada grup saya kini. Dalam grup asal saya. Jadi dia masih campur-campur. Dia yang sebenarnya yang waktu dulu saya guna Wyckoff. Tapi saya tak dapat nak terangkan korelasi ni. Dia yang tekankan saya supaya guna elliott wave. Dengan Daud. Dengan Daud. Daud adalah Daud dekat EWF. Daud dekat EWF. Jom cari duit. Ya ke? Tu cerita macam lain tu kan. Tu bukannya orang trade. Orang kita sebagai trader, kita datang dengan satu trade plan. Kita faham apa yang ini. Lepas tu kepada bahasa yang kita guna pakai adalah apa peluang semasa,
dan sentiasa kritikal kepada model kita. Apa yang mungkin salah kat sini? Tu cara kita berfikir sebagai trader. Fikir cara tu, Man. Jangan berfikir pasal untung dulu. Fikir pasal rugi dulu. Tu cara dia. Oh, okey. Saya tak follow Twitter. Fikir pasal risiko dulu. Kita akan be critical. Kenapa saya boleh salah kat sini? Apa yang membolehkan saya salah kat situ? Fikir benda tu. Sentiasa fikir drawdown dulu. Aiman buat prop kan? Drawdown dulu, bukannya profit. Drawdown dulu. Anda jaga drawdown, profit ikut. Anda tak jaga drawdown, ada profit pun tak guna. Sama macam trading. Sama macam trading biasa. Dan kita fikir, apa yang membolehkan saya salah kat sini? Tu yang kita sentiasa kritikal kan kepada kita sendiri punya analisa. Bukan tak yakin, tapi apa senario. Kita tahu kalau saya silap kat sini, apa yang next? Macam mana saya nak masuk lagi? Boleh tak masuk lagi? Adakah plan saya ni berubah ke tak? Fikir benda tu. Boleh? So, kita punya ni, sini 7, kita masih ke bawah dan kita tahu ia adalah inverse dengan US dollar dan kita tengok tadi, yang cerita FOMC tadi, dolar untuk malam ni mungkin agak neutral. Tapi ke arah bulan 12, lebih positif. Market yang buat, bukan kita. Kita tengok yang CBOE tadi ya. Okay, so di time frame lebih kecil kita dah jam berapa ni? Alamak. Belum sempat nak tengok ni lagi. H4 untuk US 500, 3 lekuk pertama dah berada dalam kawasan resistant. Ni dah dalam kawasan resistant. US 30, H4 dah masuk kawasan resistant. Ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Dia cukup untuk buat 5. Okay. Saya cuma letakkan kat situ sebab kita dah ada riset kat sini. Cuma disebabkan oleh RSI. Itu pun ini ada marginal high. Faham? Maksudnya dekat H1, ini boleh lengkap. Ini dah boleh jatuh. Okay? US 100 pun sama. Tak perlu buat ke atas. Tengok benda ni. Tengok saham-saham ni semua. Nampak? Google dah break low. Reset. 1-2, kita tengah buat 1-2. Faham? Kenapa kita tengok Google? Google lah yang buat indeks tu. Dia yang salah satu daripada komponen dalam indeks tu semua, Amazon pun buat lower low. Nampak? Apple tak buat. Tapi disebabkan yang lain tu break ke bawah, ini pun dijangka akan buat ke bawah. Tesla. Mana Tesla? Hilang pula Tesla. Mata tak nampak. Tesla masih 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita akan buat Elliott Wave. Satu lagi kat atas sebelum jatuh ke bawah. Itu Tesla. Microsoft tak break low. Tapi yang lain break low, Microsoft pun dijangka akan break low. Boleh? Sama je. Jadi kalau ini dah start ke bawah, indeks pun dijangka akan ke bawah. JP225 dah sampai kawasan equilibrium. Ini struktur yang paling jelas. Ingat tak saya sebut apa dulu, Rosli? Nak trade paling jelas struktur adalah JP225. Ini masih berada dalam zon dia. Siapa yang tak entry indeks lagi, di sini ada peluang. Stop loss atas 1618, TP daripada 3 tempat ni. 100%. Okey? Itu adalah, biarpun dia tidak membuat lower low di sini, tetapi disebabkan oleh yang lain-lain tadi. Ini adalah aggressive entry. Ini correction. Itu JP225. Lain tak ada. Ini pun sama. Ini pun berada dalam zon. Semua. Ini pun berada dalam zon. Okey?
Jadi kalau indeks, bila indeks start jatuh? Bila US dollar start pecut lekuk 3. Bila US dollar di sini, H1, pecut lekuk 3. Yes, sebab dia orang tutup. Bila pas, dia fahamkan macam ni, tengok saya tunjuk something kepada Ustaz. Okey, tengok kita search tengok Apple. Kita search Apple. Kenapa ikon saya tak ada? Sekejap Alah, baju saya tebal. Kita jam berapa? Okey. Tengok kita search Apple. AAPL. Ada berapa Apple anda tengok? Ada berapa Apple anda tengok kat situ? Dekat Singapura pun anda boleh, dekat Singapura pun anda boleh beli saham Apple. Tahu kan? Dekat Milan, dekat Italy. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Biarpun tak semua broker offer semua ni. Maksudnya, dekat Wall Street, biarpun Wall Street saham Apple ni tutup, ni yang ramai orang tak tahu benda ni. Yang dekat sini, yang dekat chart ni, kebanyakannya adalah saham yang ambil price dari Wall Street. Faham? Ramai orang tak tahu. Dia ambil feed harga ni, feed harga yang di sini dari Wall Street. Okey, chart ni akan keluar pre-market punya level sebelum setengah jam ataupun 1 jam, depending kepada instrumen. Sebelum market buka, anda akan nampak price tu dah start jalan. Anda tak dapat trade lagi. The thing is, Apple juga, bila dia tutup dekat Wall Street, dia buka dekat, contohnya dekat Singapore pada jam 8 ataupun 9 pagi. Dekat US tu malam. Dekat sini orang trade dia juga. Buy, sell. Price dia jalan tak? Price dia jalan. Katalah kat Singapore something jadi, orang pergi dump saham Apple. Pasaran tak bagus. Orang jual ramai-ramai. Tak ke gap dia ke bawah? Ataupun orang beli ramai-ramai. Bila buka nanti Wall Street dia buka, akan gap ke atas. Itulah dia sama. Sebab itu bila anda pergi time frame kecil, anda akan dapati meriah, banyak lubang. Nampak? Berlubang-lubang dia. Anda ingat Isnin je currency. Sebab itu chart yang daripada sudut charting technical yang terbaik adalah dibuat dekat mana? Currency dan kripto. Tahu tak kenapa? Kripto dan currency. Sebab chart dia tak banyak lubang. Kripto cantik. Kripto tak ada lubang-lubang. Sebab market dia sentiasa buka. Ada gap. Kalau ada something news besar. Tapi dia tak ada lubang-lubang. Nampak? Cantik chart dia. Kan? Cantik je chart dia. Tak ada lubang-lubang. Kan? Anda buka, tak payah kita ni lah. Kita buka Apple, orang banyak masuk. Kita masuk, kita tengok saham apa. 3M. Interval pula. Anda masuk 3M kan. Anda masuk 3M. Okay. Nampak? Lubang. Sebab waktu ni market dia tutup. Friday. Lubang. Sentiasa berlubang. 5 minit lagi. Okay. So, apa yang nak trade hari ni? Kalau nak trade hari ni, kalau baru nak cari entry, jangan. Meta masih ke bawah. Saya tak update lagi chart dia. Facebook masih ke bawah. Saya tak update lagi chart dia. Kita tahu dia rugi pasal projek dia kan. Meta mana Facebook? Ini masih ke bawah lagi.
Jauh lagi ke bawah. Ni masih lagi dalam apa ni masih dalam lekuk 5. Ni masih macam ni. Ni masih lagi. Ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang biru. Masih ke bawah lagi ni. Saya tak update lagi chart dia. Ini saya lukis sini lah. Berapa bulan? Sini last kita update dia bulan 8. Okay. Masih ke bawah lagi. Boleh Mazal? Belum. Jangan sell dia. Jangan ni dia. Tunggu nak buy dia bawah ni nanti. Tunggu nak buy dia bawah ni nanti. Bukan nak sell dia. Ada kemungkinan ini cuma lekuk 4 tau. Saya mungkin nak tukar dia macam ni. Macam ni. Ni A. Ini B. Lepas tu kita cuma lekuk 4. Tapi hujung minggu ni lah saya update untuk ni. Dekat XM tak ada. Satu saya tak tunjukkan. Dulu kita buat. Saya tunjuk semua. Sekarang ni sebab kita buat kat XM. Jadi jangan sell dia. Jangan sell dia. Tunggu untuk buy dia nanti. Belum. Nanti chart ni semua ada. Nanti saya updatekan. Hujung minggu saya updatekan chart saham. Dekat kita punya ni, chart pack ni, share ni, semua saya updatekan. Meta dulu ada saya keluarkan. Bank of America, Exxon, nanti saya masukkan. Sebab saya tak update lagi chart dia. Sini mungkin lekuk 4. Okay, kita break dulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik selepas ni. Ingin memperoleh $35 hari ini? Dengan program rujuk rakan kami, kini anda boleh menikmati ganjaran dengan setiap rakan yang anda rujuk. Anda hanya perlu kongsikan URL unik anda kepada rakan anda untuk mula merujuk. Lebih banyak anda rujuk, lebih banyak yang anda peroleh. Mula berdagang dengan lebih banyak modal. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat untuk deposit anda. Dapatkan bonus ini apabila anda melakukan deposit ke dalam akaun dagangan anda. Anda boleh mendepositkan serendah $5 untuk menerima bonus anda. Jadi, tunggu apa lagi? Dapat bonus anda 2 kali ganda hari ini. Tahukah anda? XM menawarkan pendidikan percuma untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai dagangan. Dari ruang lanjutan Melayu, video pendidikan, tutorial platform dan seminar forex. Mula belajar dengan XM hari ini untuk mengetahui semua tentang keperluan dagangan anda. Ingin mendapat ganjaran semasa anda berdagang? Dengan program kesetiaan XM kami, anda boleh menerima poin XM dengan setiap lot yang anda berdagang.
Peroleh XMP pada kadar yang lebih cepat dengan setiap kenaikan status kesetiaan. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Nikmati XMP anda hari ini. Lebih banyak anda berdagang, lebih banyak ganjaran anda. Awas, jangan ditipu scammer. Terdapat sebab mengapa lebih 5 juta pelanggan memilih XM untuk dagangan atas talian mereka. XM merupakan broker yang dikawal selia dan dipercayai. Berjaga-jaga, internet penuh dengan kes penipuan dan ambil ini sebagai amaran pelaburan supaya anda tidak jatuh ke dalam perangkap. Bersikap curiga apabila menerima email atau panggilan, sentiasa sahkan dengan sumber yang boleh dipercayai. Berhati-hati dengan akaun palsu di Instagram, Facebook atau Telegram. Jangan sesekali mendedahkan maklumat akaun anda, PIN atau TAC. Pilih XM sebagai broker yang dipercayai anda hari ini. Pernah terjebak dengan skim pelaburan palsu? Berikut adalah 6 tips cara mengelakkannya. Nombor 1. Berhati-hati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kesimpulan kita. Anda tengok cat-cat saya. Saya harap anda semua tahu kat mana nak dapatkan cat saya. Mana pula pergi cursor saya ni. Okey, jadi dekat H4, apa yang kita nampak? Dekat H4. Saya rangkumkan dekat sini, dekat H4. H4, dekat indeks, daripada 01, 2022, kita ada penurunan. Okey, kita ada penurunan dan penurunan dia bersifat korektif. 7. Naik balik 3 dan break dia adalah 5. Okey. So kita katakan struktur ini masih tak lengkap dan kita sedang melihat struktur ini. Kita jangkakan dia akan buat, tak kisah elite wave. Flat ke apa tak kisah. Kita katakan di sini akan lengkap 3. Hai Vince. Dan kita ada incomplete sequence daripada 3 line ni. Itu teknik 3 line. Untuk anda tarik Fibonacci, tempat reset tadi adalah tempat anda letak teknik 3 line. Gadih, Sundi, Kimi, tempat reset time frame kepada different time frame, tempat, ingat tak teknik 3 line? Itu tempat anda letak 3 line tu. Tempat reset. Daripada permulaan tu. Faham? Tu tempat teknik, untuk teknik 3 line. Anda cuma trade apabila salah satu daripada line tu break. Salah satu. Line atas dengan line bawah. Line tengah ni adalah untuk melihat kat mana struktur dalam time frame kecil bermula. Jadi anda cuma tengok reset. Faham tak? Reset time frame kecil
daripada tempat time frame besar. Maksud saya macam ni. Kalau anda malas nak lukis elite wave, tadi cat apa? Cat SPX US 500, US 30 lah. US 300 lah pula. US 30. Ni contoh dia. Kalau anda memang malas nak lukis elite wave, anda boleh buat macam ni. Anda cari kat mana yang berlaku reset. Saya buat benda ni dulu tau, sebelum cerita pasal elite wave tu. Okay? Nampak reset dia daripada high kat sini dan reset di sini. Okay? Situ tempat anda letak 3 line. Ini weekly punya line. Bawah, dan atas satu lagi. Okay, now dia break. Okay? Jadi, lepas tu anda determinekan adakah dia motif ataupun korektif. Adakah dia 5-3 ataupun 3-3. Faham? Jadi, kita dapati hujung ini tadi adalah 7 kan? Jadi, dia structure 2 je. Structure tu 5-3 ataupun 3-3. 2 je structure. Dalam market ni semua 5-3 ataupun 3-3. Ini shortcut dia. Saya nak bagi shortcut. Ya. Kalau semua boleh faham, tahun depan tak ada lagi dah elite wave. Saya tunjuk benda ni je. Kalau semua dah faham, tapi sebelum nak faham situ, saya kena lukis elite wave dulu. Ni shortcut dia. Bang, saya tak nak lukis elite wave, bang. Boleh. Buat benda ni je. Saya tak buat elite wave, saya buat benda ni. Saya dah terangkan, saya trade, saya guna 3 line je. Okay, now. Kita tak masuklah kita topik. Nak masuk tak topik pasal minda pedagang tu? Kalau saya nak terangkan benda ni, kita akan ambil masa 1 jam. Pejal, Sunbi, Vince, Kimi. Nak saya teruskan cerita benda ni ataupun kita nak cover topik? Topik tu bagus. Tapi saya dah terbuka cerita ni dah pula. Saya tunggu je. Kalau tak, saya berhenti kat sini. Tengah-tengah jalan. Dan kita ada 9 kan? Jadi ini tak lengkap. Kita ada 9. Teruskan. Okey. Jadi kita ada... Faham apa maksud saya dengan 9 ni? Ini motif. Ini korektif. Time back to future dia mana-mana. TikTok ada, sini ada. Bagus. Alang-alang. Okey. Cerita yang ni. Okey. Jadi kita ada 9. Ingat, motif ingat Ini motif. Motif. Besar kat sini korektif. Selagi dia tak sampai nombor. Jadi structure besar 5. Structure kecil 3. Structure correction yang ini 3. Daripada sini 3. Daripada sini 3. Ataupun 7. Ataupun 11. Ataupun 15. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Sepenuhnya phone. Guna phone je payah. Yes. Saya memang guna 3 line je. Saya tak lukis elite wave. Elite wave tu saya lukis untuk anda semua. Sebab saya ada program yang buat benda tu. Saya tak lukis. Saya lukis untuk anda semua. Bukan untuk saya. Tapi untuk nak faham benda ni, anda kena faham pasal structure. Jadi kena faham elite wave dululah. Betul. Ada bagus, ada tak bagusnya guna phone. Phone tu untuk manage. Ada duit Aiman, beli sekurang-kurangnya satu laptop sekali bawah 1000 dah ada yang bagus. Cari yang asalkan RAM dia atas daripada, saya guna 64. Tapi itu saya streaming. 64 tu overkill.
cari yang boleh naik 16. Dan itu something yang ni lah. Masalah dengan guna phone ni, bila anda pergi nak lihat indikator, dia kalau tak cukup belakang dia tak dapat tengok. Okay, beli laptop Chromebook, apa entah nama dia, tu bawah 1000, itu dah bagus dah. Windows Surface terus. Okey, ni dia. Jadi kita dah ada 9. Ini saya rasa semua dah faham kan? Sekejap saya delete dia dulu. Nak delete lain yang delete. Okey, now. Laptop boleh. Kenapa laptop tak boleh? Yang tak dapatnya dekat phone. Yang dekat Apple tu. Beli bukan apa. Psikologi dagangan. Bila anda duk buka chat anda, percayalah, kalau saya pun duduk depan chat ataupun duk tengok chat dekat phone, habis. Hilang segala-galanya. Ceritalah disiplin macam mana pun. Faham? Jadi bila kita guna laptop, letakkan laptop tu tempat yang bila anda duduk situ, tak ada benda lain. Macam office. Letakkan dapur rumah anda, masa anda buka laptop, itu tempat kerja. Jadi itu dapat membantu. Yes, Surface ada second hand, tapi yang bukan version terkini lah. Betul, Vince. Okay, now 3 line. Anda cuma risau dari sini. Okay, anda pergi kepada time frame kecil. Ni daily. Mana line dia? Alah. Boleh dia hilang. Asalnya sistem ni macam ni. Guna 3 line. Okay. Asalnya sistem ni cuma ini. Okay, now. Anda cuma tengok kepada time frame kecil. Now, daripada daily, dekat daily daripada atas ni, anda nampak berapa lekuk? Ni tak nampak kan? Okey. Town Hall 13, pergi PM saya. Bagi tahu nama. Okay, tak nampak kan? Tak nampak jelas lekuk-lekuk dia kan? Turun satu time frame lagi. H4. Daripada atas ni. Sekejap. Okay. Okey. Daripada atas ni, kira dia. 1, 2, 3, 4. Turun lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Itu low dia. Jadi ini adalah structure motif. Jangan peduli dengan elite wave. Jangan peduli. Sekarang ni anda buat line baru. Line baru untuk time frame H4 pula. Atas ni, sini, bawah ni. Dan anda tunggu ini buat parabola. Faham tak? Sini buat parabola. Okey? Itu je. Sini 9. Itu adalah nombor motif tadi. 7, 8, campur 9, 17. Dia tetap jadi motif.
Tak kisah. Nampak tak daripada besar turun ke kecil? Siapa tanya tadi? Kenapa dia motif korektif tadi? Anda tengok situ 9. Jadi ini tak habis lagi. 9 campur 8, 17. 17 tu nombor motif. Nampak tak? Townhall 10. Lemah. Orang 15 dekat nak max lah. Faham? Daripada bawah ni. Sekarang ni anda risau daripada bawah ni pula. Daripada bawah ni. Okay, daripada bawah ni. Ingat, daily dengan ni tadi, H4, sini range dia. Range dia. Situlah. Kalau dia break ini, dan kita akan tukar view kita kepada daily. Sekarang ni belum. Jangan peduli dengan elite wave. Jangan peduli dengan elite wave. Anda cuma peduli pasal jumlah lekuk. Daripada bawah ni, 1. Okay. Ini adalah motif. Sini akan nombor korektif. Jangan peduli pasal elite wave. Itu flat. Tak ada. Jangan peduli. Ini 2. Sini 3. Reset 4. Sini 5. Ini 6. Ini 7. 5, 9, 13, 17 dan segalanya. 3, 7 boleh jatuh daripada semasa. Faham? Kalau dia naik, break atas, ni break atas, anda akan tunggu macam ni lagi. Baru dia turun. Ini kena ada reset satu lagi. Baru dia turun. Dia boleh habis semasa. Alah, 5 pip je pun Vince beli jam. 5 pip je. Faham? Itu untuk kira sequence. Untuk nak entry, kalau ini flat, anda tak dapat nak entry. Kalau flat. Kalau anda tukar time frame dia, daily, anda tengok kat mana ada reset, situ tempat anda tarik Fibo. Reset ini adalah reset motif. Itu tak nampak. Sebab itu flat, kita cuma dapat lukis apabila dia berlaku. Tapi kalau kita lihat daripada sudut sequence ni dah lengkap. Boleh jatuh. Dia tak perlu nak buat atas ni. Ini dah 7. Sini tadi 9 kan. Sini akan 7. Kenapa? Saya tak tahu. Anda buatlah dekat chart mana-mana belakang. Dia sama je. Dia sama. Saya tak tahu kenapa. Kalau sini tadi adalah kiraan 7. Sini akan buat, dia akan jadi chart 3 dan 3. Faham tak? Katalah sini tadi 7 kan. Ni contoh dia. Anda kata sini 7. Sini 3. Sini 8. Lepas tu turun kat sini, anda cuma dapat kira nombor korektif 3. The moment sini tembus dan melakukan structure 5, 9, 13. Kita akan katakan ini buat correction yang besar. Kalau dia turun, dia akan buat correction yang besar. Bukan lagi high ini. Dia akan against high ini. Faham tak? Kenapa saya tak tahu? Dia berulang-ulang. Benda tu yang saya jumpa. Sebab saya gunakan stokastik. Saya kira stokastik, kenapa dia macam ni? Bila saya jelaskan, saya cuba terangkan dan saya dapati kalau kumpulan yang sama, dia akan yang sama. 5-3 ataupun 3-3. Sebab 5-3 saya faham dia elite wave. Tapi 3-3 saya tak tahu kenapa dia elite wave. Jadi saya gunakanlah Wyckoff. Terfikir juga nak pakai elite wave waktu tu, nak jelaskan dia punya kaitan, tapi tak dapat. Lepas tu saya masukkan faktor, saya gunakan Wyckoff. Dia tak dapat terangkan, dia tak fleksibel, faham tak?
untuk kita satukan semua lekuk dia tak sama. Bila instrumen yang ni, dia tak dapat nak main sangat. Alien Wave ni dia boleh main. Nak mapping dia, anda boleh macam-macam cara. A, B, C, W, X, Y kat sini. Tak ada masalah. Alien Wave ni dia apa yang anda nak lukis. Saya boleh lukis ini ke atas, saya boleh lukis ke bawah. Tapi kenapa kita lukis ke bawah? Disebabkan nombor-nombor ni. Itu beza kita dengan orang lain. Itulah keistimewaan sistem ni. Sebab kita faham bahawa sequence dia tak habis. Katalah anda dapati sini tadi 7, sini 8 kan, tiba-tiba kat sini 3. Anda tahu, dan sini diikuti melakukan 5. Anda tahu bahawa struktur ini paling kurang pun dia habiskan sebagai 1. Ini jadi A, B, C 2. Turun balik 3. Empat nak ke 7. Empat nak ke 7. Yes. Yes, semua pakai Stoch. Wan, kalau Stoch tak ada apa, maksudnya 4 ke 7. Mana 4 ke 7? Stoch. Dia tak ada apa, jangan kira. Sebab dalam lekuk, saya akan masukkan dia macam ni. Ingat konsep Alien Wave macam ni. Ini melengkapkan 1. Dalam 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam yang lebih kecil. Jadi, 1, 2 akan ada reset. 3, 4 akan reset. 5 dan lepas tu kita buat 2 kan. Okey. 1, 2. Okey. Dalam time frame H1, contoh dalam time frame H1, anda akan dapati 2 kat sini, nampak macam 2 kat sini. Tapi bila anda tukar time frame besar, anda akan dapati ini seragam je. Ini akan dekat contoh ini H1, tapi bila anda buka H4, yang bercelaru ni, nampak macam ni. Macam ni. Tapi bila 2, dia buat macam ni. Reset. Faham tak? Ni maksud saya. Okay. Ini tadi ada 9 kan? Dekat H4. 9. Kita dapat kira 9 kan? Tapi the moment anda tukar kepada daily, anda tak nampak apa. 1, 2, 3 tak nampak pun. Anda pergi dan dia tak sampai 50% pun. Tak nampak apa. Anda tukar kepada weekly dan anda nampak. Itu cuma 1. 2. Nampak? Itu yang saya jumpa. Dari situlah kita keluar dengan 3 line tu. Saya tandakan 3 line dan untuk mapping dia kita gunakan Alien Wave. Jadi disebabkan kat sini tadi 9, sini tadi adalah kiraan 7, ini boleh lengkap. Satu kumpulan. Itulah fractal. Itulah yang kita ceritakan mengenai minute, minuet, subminuet, minor, supercycle. Itulah benda dia. Primary. Sebab itu Alien Wave, bila ada map dia tak boleh tukar-tukar color. Dia tak boleh cat color lain. 4 nak ke 7. 1 sampai 4. Dekat mana yang ini, Wan? H4. Yang ini. Sekali lagi tengok. Yang sini, daripada bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu je. Saya kira ni, saya tak peduli cat ni. Kita buang cat pun boleh. Saya kira ni je. Faham tak? Saya buang cat pun tak apa.
Yes, kalau tak nampak turun time frame. Saya kira storage, saya bukan kira chart. Lepas tu tengoklah kat chart, kat mana nak lukis dia, itu je. Faham tak? Saya tak peduli chart. Saya peduli pasal momentum. Sebab saya tahu the moment dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dekat storage pun akan reset, kan? Reset. Complete 5 lekuk, dia akan buat reset kecil dekat storage. Tapi dekat ni besar. Dia tukar time frame, rupanya ini cuma 1, 2. Turun ataupun naikkan chart. Kalau tak nampak, dia sampailah ada senang nak kira. Itu je. Siapa ada nampak orang guna H8, H6, time frame pelik-pelik. Supaya itu nampak. Pernah nampak orang selalu kadang-kadang hantar chart elite wave kan? Dia hantar H8, H6. Kita pula mana aku nak cari H8, H6 ni? Itu sebabnya. Sini kiraan 7. Dah reset balik. RSI divergence, betul? Itu je. Tak payah pakai chart pun. Tak payah pakai chart, pakai ni je boleh. Lain kali kita tunjuk chart ni je. Ni tak payahlah, kita pakai chart ni. Orang tengok chart apa ni? Saya kira ni je, saya tak peduli dengan chart. Lepas tu barulah tengok chart. Saya kira ni, ada nampak satu chart saya semua ada indikator tu. Saya kira benda ni. Lepas tu baru saya tengok chart. Saya tengok benda ni, saya tengok dekat stores ni. Ini reset kan. Ini reset. Jadi saya tahu A tu habis kat situ. Momentum. Stores tu momentum. RSI tu adalah velocity, laju harga. Dia ada penggunaan yang lain. Laju harga. Jadi kita nak tengok bila anda turun, ni A kan. Anda turun time frame, anda akan dapati some sort of snake. Kawasan sini. Akan ada sideway. Ni dekat time frame lagi kecil lah. Lekuk 3. Tu lekuk 3. Dia berulang-ulang je. Berulang-ulang. Buatlah 3 line tadi. Alih, turun time frame, turun time frame, turun time frame, turun time frame. Sampailah dia mencecah 100% Fibonacci. Faham? Sampailah dia mencecah 100% Fibonacci. Sekali lagi katalah dekat sini tadi kan. Sampailah dia daripada yang besar tadi, tempat kita ni tadi, kita tarik Fibonacci. Okay. Selagi dia tak cecah 100%, time frame kecil tu kita extend kan. Divergent cuma tengok RSI. Bukan lebih efektif. Faham kan? Divergence, stokastik tu momentum. RSI tu velocity. Divergence nak tengok velocity. Velocity ni bila anda break, anda masih pergi. Momentum. Velocity ni macam mana nak cerita? Apa beza velocity dengan momentum? Macam mana nak terangkan? Siapa boleh terangkan apa beza velocity dengan divergence? Dengan divergence pula. Dengan momentum. Bila kita nak tengok divergence, kita bukannya tengok momentum. Kita tengok velocity. Velocity harga. Sebab itu divergence lihat dekat RSI. Bukan lebih efektif. Cumanya tool yang guna dia seharusnya adalah RSI. Ataupun anda guna MACD. Itu salah satu lagi lah. Untuk tengok divergence. MACD. Nama pun Moving Average Convergence Divergence. Nama pun. Velocity tu hal laju. Laju harga tu berbeza. Laju. Momentum tu bila anda stop tapi dia masih gerak. Momentum. Macam kita break lah badan kita ke depan. Itu momentum.
Inertia. Oh, inertia. Ini dah masuk fizik dah kita ni. Of motion and velocity measure of speed. Yes. Jadi yang divergence tu kita nak tengok velocity, perbezaan velocity. Okey, jadi ada lukis lah. Jadi sekarang ni ada cuma risau pasal yang dalam ni. Dalam ni. Sekarang ni kita dah cukup 7. Daripada bawah ni. Kan? Jadi time frame kecil kita tak dapat buat 3 line lagi. Time frame besar dah ada 3 line. Ni time frame kecil. Ni time frame kecil punya ni. Punya line. Kita letak color merah lah. Okey. Jadi anda nak tengok jadi dia dah sampai 7. Anda nak tengok dia buat ketiga. Kalau nak trade, kalau anda tak sempat nak trade kat sini, anda nak tengok 2 time frame. Maksudnya anda nak tengok dia, kalau ada katalah anda tak sempat, dia masuk dan jalan kat sini. Okey. Anda tak trade sampai dah dia break salah satu line. Dia break salah satu line, dia naik ke atas. Kalau kiraan dia masih lagi korektif, katalah dalam ni ada macam ni, dekat momentum oscillator pun ada macam tu. Contoh macam ni, sini kita tahu ada 9. Okey, sini 10. Dia break 11. Boleh tak trade? Tak boleh. Tapi kalau dalam ni, dia break 3. Dan dalam momentum, dalam oscillator, dalam stokastik ada reset dalam ni. Dan dia break out 3. Soalan saya, boleh trade tak? Sekali lagi saya ulang. Saya buang semua ni. Ingat line kita kat sini tadi. Ini 3 line. Ini bukan 3, 7, 11. Okay. Sorry, di sini. Okay, ni time frame kecil punya structure. Okey. Yang biru atas ni. Kita nak copy lah pula. Okey. Ini yang biru. Yang biru complete 3 line. Dan kita masih lagi berterusan sebab sini tadi 9. Katalah kita mula jatuh 10. Anda tak sempat masuk kat sini. Dia turun. Tapi Rosli, dia turun macam ni Rosli. Dan anda nampak stokastik, dia buat macam ni. Reset, turun. Soalan saya, boleh tak trade 3 lekuk ni? 13. Sini boleh trade. Syarat dia kena break. Kalau tak break, tak dapat. Boleh? Ini bukan 3, 7, 11. Ini teknik 3 line. Saya trade benda ni. Saya trade benda-benda ni. Anda boleh gunakan apa-apa time frame. 1 saat boleh, 1 tahun pun boleh. Dia sama je. Kenapa saya tak tahu? Saya jumpa benda tu. Dari situ saya lukis Elliott Wave. Elliott Wave saya tak peduli pun. Elliott Wave lukis je. Selagi dia tak langgar hukum. Kita satukan cat semua. Boleh? Dari situlah saya masih cari short untuk indeks. Indeks sedang correlate dengan US dollar. Cari long untuk US dollar. Yen, jangan pegang. Libas atas bawah. Salah satu, dia kena sideways. Itulah dia. Daripada nombor-nombor ni. Anda buat yang sama. Try buat dekat US dollar. Bincangkan kat group. Memang itu je saya buat. Tapi untuk nak faham benda ni, anda faham, so anda dah faham Elliott Wave. Kalau tak faham Elliott Wave, saya tunjuk cerita ni mau nganga kan. 14 nak ke 15 boleh lah tu kan.
Apa dia? Ya. Allah, Wan punya apa, divergence, bukan divergence, apa, terlewat, apa, kita dah 5 minit ke depan dah, Wan. Signal, maksud saya Wan punya lagging dekat ni. Lagging dekat XM punya ni. Mungkin video tu baru sampai. Sini kita boleh trade. 10, 11, 12, 13. Jadi 14. Sebab kita tahu dia akan buat 15. Pakai benda tu ya. Saya pakai benda tu. Saya trade benda tu. Kena belajar Elliott Wave dulu. Kalau tak belajar Elliott Wave, sebab saya dah pernah belajar Elliott Wave, tapi saya buat benda ni, orang kaitkan dia dengan Elliott Wave. Jadi bila dia orang tunjuk dengan saya pun iyalah, tak iya juga. Then saya revise balik Elliott Wave, saya mapkan dengan Elliott Wave. Oh, hujan. Okey. Apa opai? Opai tu apa? Faham? Dia simple. Saya guna 3 line ni je. Bila dia start, katalah dia naik daripada line korektif. Faham tak? Dia naik line korektif. Jadi kita letakkan line kat bawah. Letakkan line kat bawah. Line dah. Fibo extension 100. Wan masih FE 30. Hujan. Orang dah complete dah. Dia tak sampai lagi. Hujan macam tu. Tu yang lambat tu. Faham? Saya trade sequence. Saya trade sequence. Tunggu correction, kita trade. Tunggu correction, trade. Boleh tak trade dia? Kena ada trend dahulu. Maksudnya break dahulu. Dan ada incomplete sequence. Itu yang kita trade. Faham? Boleh buat kat mana-mana saja. Tak kisah anda buat FCPO ke, anda buat PO ke. Pencipta sequence chart. Yes and no. Yeah. Inilah benda yang kita guna pakai. Tapi bertahun tau kaji dia. Bukannya satu hari je kaji, jumpa senang pakai. Tak, bertahun. Kan? Tak tidur malam. Panas-panas badan pun ada. Sebab nak correlate kan. Saya waktu tu tengah mendalami pasal fundamental. Dan saya dapati bila kita cuba untuk satukan di antara chart untuk yen dan juga indeks, patutnya sama. Tapi tak. Jadi kita cari-cari jumpalah US dollar. Dari situlah kita ambil market dynamic. Dan dari situ kita satukan sequence kepada dynamic. Dan ingat sifat-sifat untuk instrumen indeks kebanyakan dan juga kepada saham adalah 5-3. Dan saham ETF 5 dan 3. Ada yang 3-3 tapi kebanyakannya 5-3. Komoditi adalah 3 dan 3. Bermula dari kosong, dari bawah. Okay. Currency dia tak bermula dari bawah. Tapi sifat besar dia adalah 3-3. Tapi dia tak ada kosong. Tak tidur malam buat benda tu. Macam Kimi tak apa, ada grup. Saya buat seorang-seorang. Saya nak tanya, tak ada orang nak tanya. Saya nak tanya siapa? Tak ada orang. Saya explain kepada, saya dulu ada seorang kawan ni, dia remiser. Dia ada cert lah untuk technical kan. Saya tengok dia ambil apa, CMTE, CFTE ke apa. Saya tengok dia ambil apa. Saya ceritakan kepada dia. Dia ternganga. Dia nganga. Dia tahu, dia faham apa saya nak ceritakan, tapi dia tak faham, dia tak tahu macam mana nak
dia nak letakkan benda tu dalam apa? Nak jadikan dia sebagai satu yang macam mana? Dia faham apa yang saya ceritakan, tapi dia tak dapat bantu saya untuk nak buat correlation. Saya seorang-seorang, tak ada orang. Lepas tu saya ikut tanya semua orang senyap. Tak ada orang jawab. Cari goal dulu kan. Cari goal. Tanya kat situ tak ada orang jawab. Masuk dekat Forex Factory bukan. Apa dulu? Ada satu lagi. Kita dulu pakai apa? Sebelum Facebook. MySpace. Ada dah Facebook. Dah ada Facebook. Tapi Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Tanya dalam Yahoo Messenger barulah ada jawapan. Jadi kita buat grup. Nak satukan dia tak ada orang. Sebab kita dah nampak benda ni. Cumanya kita nak satukan dia kepada indeks, kepada US dollar dan kepada yen. Nak satukan dia. Supaya jumlah lekuk dia akan sama. Itu yang kita panggil sebagai distribution system. Yahoo Messenger. Cari goal tanya, tak ada orang tanya. Tak ada orang. Saya ada posting ni dalam Cari Goal tau. Nama saya lain dalam Cari Goal. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger group. Dulu ada group, sekarang tak ada dah group. Dia dah buang dah. Saya cari-cari tak jumpa dah. Tak ada dah group. Saya ada cari dan saya ada tanya. Saya mulakan thread. Nama dia adalah Dynamic. Market Dynamic. Tapi tak tahu ada lagi ke tak. Itu tahun 2009. 2008, 2009. Saya tanya pasal benda ni. Tapi tak ada orang jawab. Ada tak siapa-siapa yang boleh terangkan kepada saya untuk satukan cycle dalam pasaran di antara pasaran yang trend dan correction. Saya tak kata motif, saya tak guna adjective itu. Trend dan correction yang berulang untuk menerangkan mengenai korelasi. Jangkaan rate naik. Soalan saya Zainul trade FOMC ke Zainul trade teknik? Jawapan saya benda tu je. Kalau teknik Zainul memberikan entry. Kalau teknik Zainul kata tak ada entry, jangan entry. Jangan, simple. Dalam erti kata lain, jangan berjudi. Boleh? Kalau news tu menyebabkan harga bergerak ikut teknik anda dan memberikan tempat entry. Kalau news tu tak berikan apa yang sesuai kepada teknik anda tekan, anda berjudi. Simple. Jadi trade kepada teknik anda. Rate naik, tapi itu kita dah cerita dari bulan 9. Dua-dua. Jangan judi, trade. Dengan judi. Trade tu maksudnya anda ada analisa, ada benda berulang yang anda buat. Judi tu bila anda ketagih dan anda main tekan. Itu judi. Simple. Okay? Trade kepada teknik anda. Simple. Jangan tunggu news naik tekan. Jangan. Sebab tak ada risk management. Tak ada analisa. Tak ada benda yang boleh diulang. Nasib. Banyak faktor nasib. Bahaya. Okey? Ada soalan untuk 3 line ni. Lagi simple kan Vince? Kimi? Lagi simple kan? Buat selagi dia tak break, jangan peduli dia. Kalau macam sekarang daripada high kat sini, low kat sini. Kenapa low kat situ? Sebab weekly tadi tempat reset di sini dan kita ada 9.
Okey, sini kita jangkakan 10. Ini adalah, the whole thing 9 kat sini adalah kiraan motif. Tapi anda tak dapat ambil dari belakang ni. Anda cuma ambil dari sini kan. Sebab sini ada reset. Ada nota 3 line ni. Dulu-dulu lah saya rajin buat. Mana tak nota? Saya pun tak ada nota ni. Ni, dan anda cuma, kalau anda tak sempat entry lagi, anda tunggulah line ni break. Kalau press buat ke sini. Then, anda buat satu line di sini. Dan anda tunggu, kalau break dia adalah 3. Kalau break 5 jangan. Anda nak tengok break 3. Then, anda letakkan line satu lagi kat sini. Untuk time frame yang sama. Tunggulah 3 lekuk dia. Kalau dia 3 line, kalau dia 5 line jangan. Sebab sini adalah structure motif. Yes, itu je. Dow Jones. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Anda ambil cat pisang pun boleh. Tak kisah apa pun. Dia benda sama je. Cat Asia pun boleh. Cat apa-apa pun boleh. Benda sama. Okay? Cuma correlation, yes. Jadi kalau kita katakan dekat indeks, dan anda tengok indeks-indeks yang lain pun menunjukkan yang sama, iaitu the whole structure di sini. Kita ambil apa? Russell. Kita ambil Russell. Kita ambil Russell. Tengok kat mana dia reset. Daripada high kat sini, kat mana dia reset. Daripada high kat sini kan. High kat sini. Sini tempat dia reset. Jadi buat line. Buat line. Dia dah break kan. Jadi lepas tu anda kira. Adakah structure di sini structure motif ataupun structure korektif. Turun time frame dia. Buat benda sama. Kira dia daripada atas ni. 1. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni lain sikit. Yang tadi tu 7, ini 9. Tak kisah, sebab dalam, kalau itulah confirm dia sebagai flat. Sebab kalau kita buat dia beza dia, Wan, di antara Elliott wave dan sequence chart adalah, sequence chart internal punya ni kita tak peduli 1618. Kita cuma peduli the moment dia break. Entry tetap 3711. Entry tetap guna 3711. Faham kan? Dalam sequence chart, dia cuma kira ni je. Kira apa? Mengira kepada momentum saja. 1, 2, 3. Oh, ni tak low. 3, 4, 5, 6. Tak dapat. Ni 1. 3, 4. Sekejap Kenapa dia macam tu? Okay. Ni 3. Tapi ni tak buat low. 3, 4. Ni 1 lekuk. 5, 6,
7. Masih 7 juga. Tak. Okey. Saya nak tunggu benda lain tapi dia dapat 7 juga. 7 reset 8. Benda sama, break 9. 1 2 3. Kalau pergi time frame kecil yang sama juga. Daripada low ni Daripada low sini daripada low ni anda dapat 1 2 3 lengkap juga. Benda sama. Kita tengok dia punya level. Pun dalam zon yang sama. Jadi sama dengan Dow tadi. Ini pun mungkin dah mula ke bawah. Dah lengkap. Pergi yang lebih kecil. Nasdaq. Zainul, pergi ambil chart saya dekat Dropbox. Semua ada. Boleh pergi kecil. Anda kira akan dapat yang sama. Yang sama. Nasdaq sama dengan ni lah. Semua chart ni ada dekat Dropbox. Nasdaq tak perlu dah buat ke atas. Saya cuma lukiskan ke atas tu sebab kita jangka US dollar buat lekuk 2. Mana Nasdaq? Ini tak perlu berlaku. Kita boleh habis di sini. Ini adalah A, ini B, ini C. Ataupun sini A. Sorry. Ni A dia. A, B dan C. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. A. 1, 2, 3, 4, 5. C. Sini hari tu ini tak sampai. Sampai tak? 100%. Saya tak ingat. Ini tak sampai 100%. Tapi apa pun, unless dia buat ke atas ni, anda trade. Kalau kat sini jangan. Kita cuma nak cari short. Itu adalah untuk Nasdaq. Kenapa? Sebab benda-benda yang membentuk dia, contohnya seperti Amazon, dah break low. Alphabet, dah break low. Takkanlah anda nak lukis Nasdaq pergi ke atas. Ini buat lekuk 2. Itu dia. Midterm rally ke tak, saya tak tahu. Yang saya tahu, chart ni menceritakan kita akan buat lekuk 2. Selepas low ni akan buat lekuk 2. Tahu pun saya buat tak tahu. Dia macam ni. Kita boleh katakan midterm rally. Semalam kita kata COVID-19 China kan. 618 dia. China COVID-19 relax kan. Market naik. Lepas tu midterm rally balik. Midterm rally tu bila orang tahu? 2 tahun lepas. Tarikh dia kita dah tahu. Kenapa dia tak naik daripada situ? Faham tak? Kalau kita ambil efficient price theory kan, sepatutnya 2 tahun lepas dia naik. Jadi kalau kita dengar news, dia akan oh ni move ni sebab ni, move ni. Tapi terangkan kepada saya kenapa dia jatuh, kenapa ni naik. Contoh kenapa di sini kita ada kenaikan. Kalau kita cerita pasal naik sebab something lah. Kenapa dari sini dia naik? Sedangkan ni 03 2020 GDP pada waktu ni negatif. Dia benda tu je Wan, dia simple je. GDP negatif. Negatif 30% bukan 18, berapa saya pun tak ingat. Kan? Jadi kenapa S&P naik? Kita kata, okey, Fed buat QE, turunkan kadar faedah. Tapi ekonomi bagus kan? Ekonomi bagus. Tapi kalau anda ambil kepada dia punya ni,
Ingat tak waktu dekat sini, tiap-tiap hari kita nak cari buy. Orang apa market nak tutup, kita tiap hari nak cari buy. Tak sampai. Ingat tak? Market jatuh macam ni, waktu tu lah kita nak buy, faham? Bila orang semua kata nak recession, waktu tu kita nak buy. Ingat ya? GDP parah waktu tu. Ni mungkin dah habis. Ni nampak macam dah habis. Ini mungkin tak ada kat atas. GDP parah. Market naik. Macam mana tu? Fed. Tengok. Kita boleh katakan sebab benda tu. Lepas itu besok lagi China. Lepas tu lusa bila kita tak boleh gila je. Betul. Sekejap kita kata ni. Simple. Kita tengok ke chart kat mana price dia. Price sudah cukup trade. Turun COVID levels. Itulah. Kita tiap hari nak buy. Kalau katalah kita masuk kat sini itu kan kini. Pun dah tahu. Tunggu. Kat mana sampai support dia. Dia tak sampai. Lagi haru yang dekat sini. Sini kan. Kita miss 2 ke 3 poin dia entry kita. Sebab spread. Kalau XM tak ada spread kan bagus. Tak sampai. Saya sempat masuk Dow je. US 500 ni tak sempat ride benda ni. Sayang betul. Ni kita masuk sebab ini break. Kita cari. Ingat tak? Dia sampai kat sini ni area ni kan. Tak tahu kenapa. Itu bukan saya. Itu adalah Abu Kamil. Faham Abu Kamil? Golden ratio, Fibonacci semua. Yang diambil kerja dia oleh Leonardo di Fibonacci. Tu Fibonacci level. Okay, magic number. Okay, so kita tak sempat cover. Malam ni kita akan lebih direct kepada analisa. Satu lagi sesi, kita akan bincangkan mengenai yang tu tadi Zainul. Malam nanti jam 8 kita akan bincangkan mengenai potensi kawasan-kawasan yang kita akan lihat. Kita akan lihat kepada time frame lebih kecil lah untuk dagangan selepas FOMC. Okay, malam nanti Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Memang tak sempat nak masuk semua ni. Besok kita akan cuma kepada yang ni. Besok lah. Okay, jumpa malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Malam ni ada lagi. Jam 8 hingga jam 9.